Kita perincikan dan mendapatkan pandangan dari pihak penganalisis ekonomi. Sebenarnya beliau yang juga sebenarnya sering kita bawakan ke studio pagi ini. Kita berbicara melalui talian sahaja, Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid yang merupakan penganalisis ekonomi dari Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIA. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Zaliha. Waalaikumsalam. Prof, ramai juga pastinya telah pun berbual-bual dan juga mendapatkan pandangan Prof tentang apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Makmumat Perdana Menteri baru-baru ini tentang pemerkasa tambahan. Pandangan awal Prof tentang apa yang telah pun disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Terima kasih Zaliha. Yang pertama sekali kita harus ingat situasi yang kita hadapi sekarang adalah satu situasi yang unusual, yang luar biasa. Ketika kita mengalami apa yang dipanggil kunci tara atau yang lebih dikenali sebagai lockdown, ini adalah keadaan di mana kita menghadapi beberapa darurat, iaitu selain daripada darurat kesihatan, kita juga mengalami apa yang dipanggil darurat ekonomi. Saya tidak mau sentuh tentang darurat politik buat masa ini dahulu. So, apa yang dilakukan oleh kerajaan buat masa sekarang adalah untuk memastikan yang pertama, kita keluar daripada kesusahan ini, kita pulih kembali daripada darurat kesihatan, membina kembali negara kita, membina kembali ekonomi kita. Dan tambahan 40 bilion kalau kita lihat, daripada 40 bilion itu 5 bilion ringgit adalah suntikan fiskal, manakala yang lain adalah program-program yang dijalankan sama ada daripada belanjawan yang telah diumumkan pada tahun lepas ataupun inisiatif-inisiatif yang diambil oleh agensi-agensi kerajaan. Kita harus faham, kita telah membelanjakan selain daripada bajet yang 300 bilion lebih, iaitu bajet terbesar dalam sejarah Malaysia, kerajaan telah membelanjakan 340 bilion untuk pemerkasaan. Namun kita harus juga faham bahawa apa yang telah dibelanjakan sebelum ini, iaitu 300 bilion, kita boleh anggapkan sebagai sama ada sunk cost ataupun kita kata perbelanjaan yang tidak menepati sasaran sebab kita mengalami wave kedua dan wave ketiga. Namun kita harus bersatu dalam membicarakan konteks ini sebagai satu pelaburan, bukannya perbelanjaan. Ini adalah pelaburan demi memastikan kesejahteraan, kemakmuran bukan sahaja rakyat tetapi kerajaan juga di masa hadapan. Apa yang kita pentingkan adalah kelestarian ekonomi bersama rakyat dan negara. Jadi buat masa ini kita tidak perlu lagi membawa masuk bahawa hutang kita telah mencapai tahap statutari, hutang kita adalah tahap yang tinggi. Ini adalah keadaan yang terdesak. Ini adalah keadaan darurat. Kita terpaksa berhutang demi memastikan bukan sahaja kelangsungan ekonomi tetapi kelangsungan kehidupan rakyat. Jadi saya harap di luar sana kita berhenti bercakaran, kita berhenti dan bersatu buat seketika sebagai rakyat Malaysia. Baik rakyat, baik pemerintah, baik parti politik. Buat masa ini kita berpanjikan hanya satu, iaitu berpanjikan negara Malaysia dan bangsa Malaysia demi untuk kelestarian ekonomi jangka panjang. Ingat, ini bukan perbelanjaan, ini adalah pelaburan. Pelaburan demi untuk memastikan kelangsungan kehidupan dan ekonomi. Prof Madya, adakah apa yang diluahkan oleh warga masyarakat dipadankan dengan apa yang diberikan oleh kerajaan? Rata-rata ramai inginkan moratorium dan dari segi bantuan keuangan, dan kita tahu bank-bank juga mencatatkan keuntungan, tapi apakah jangka panjang dengan pemberian moratorium dan juga sekiranya bank juga lebih tampil untuk membantu dari segi jangka panjang, apa yang perlu kita nantikan, Prof? Satu soalan yang menarik Zaliha, seperti kita kata tadi, kita bagi kredit where the credit is due, namun kita terpaksa membetulkan, mengkritik untuk demi kritik membina. Sebelum ini saya pernah ke udara dan saya pernah memberi cadangan bahawa dengarlah rintihan rakyat. Pemimpin, Menteri Kewangan, Kabinet dan sebagainya, mereka tidak boleh menentukan jenis bantuan, jenis assistance yang harus diberi. Mereka harus dengar daripada rakyat.
dengar daripada akar umbi apa yang diperlukan oleh rakyat. Dan saya pernah utarakan perkara ini. Saya kata zaman sekarang, zaman fintech, kita ada zaman digitalization ekonomi. Tidak ada kesalahan jika kita membuat pungutan suara. Seperti sekarang juga masih ada lagi suara-suara rakyat di luar sana, mereka kata ini bukan apa yang kita hendak. Sebagai contoh, ada rungutan rakyat yang mengatakan mereka, sebagaimana contoh, ada majikan-majikan di luar sana, mereka ingin satu ruang di mana diberi cuti untuk mereka untuk tidak membayar KWSP bahagian majikan untuk mungkin 3 hingga 6 bulan. Ini adalah satu permintaan yang wajar. Ada juga permintaan daripada rakyat di luar sana. Kenapa syarikat-syarikat utility tidak kesemuanya bergabung? Yang kita dengar setakat ini hanyalah TNB. Bagaimana dengan IWK dan sebagainya? Mungkin kita lihat, IWK sesuatu yang sekali dalam 6 bulan. Tetapi namun untuk rakyat Marhaen di sana itu adalah satu jumlah yang agak besar. Begitu juga rintihan rakyat mengenai KWSP. Adakah dia akan dibenarkan kembali pengeluaran air lestari ataupun air sinar? Saya pernah berkata bahawa ini adalah satu yang kita harus berhati-hati sebab ini adalah simpanan hari tua. Namun, kita juga harus berfikir di luar kotak secara inovatif. Adakah kita boleh melakukan pembiayaan yang berlandaskan kolateralnya KWSP? Jadi, KWSP itu tidak akan habis sekali langsung, tetapi kita akan keluarkan sedikit demi sedikit untuk membayar pembiayaan itu kepada institusi kewangan. Jadi, itu yang saya ingin tekankan di sini. Kita harus mendengar rintihan daripada rakyat. Kita pemimpin, kita menteri, kita kabinet, kita tak faham apa yang diperlukan oleh rakyat. Kita tak mahu mismatch. Kita tak mahu kita rasa kita tahu apa yang diperlukan oleh rakyat. Sebaliknya, rakyat inginkan sesuatu yang lain. Dan membuat pungutan suara di zaman IT dan digitalization bukanlah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang memerlukan perbelanjaan besar, bukan sesuatu yang memerlukan masa yang panjang. Kita ada banyak platform-platform. Kita ada platform seperti bantuan sara hidup. Kita ada platform seperti KWSP. Kita ada platform seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Gunakan platform ini. Dengar. Dan kita akan pilih, sebagai contoh, kerajaan akan pilih 3 ataupun 5 permintaan rakyat. Barulah kita kata puaskan kehendak majoriti rakyat. Balik kepada moratorium, Zaliha. Ya. Ini sekali lagi kita mengalami masalah yang sama seperti PKP yang pertama ataupun kunci tara yang pertama. Apabila pengumuman dibuat melalui moratorium tetapi tidak ada penjelasan yang lanjut yang datang daripada pihak kerajaan maupun pihak perbankan, masih terlalu confused. Macam PKP yang pertama, kunci tara yang pertama, kita menghadapi kesukaran. Apabila orang ingatkan tiada faedah yang dikenakan, tetapi rupanya pihak perbankan tetap mengenakan faedah. Dan apabila terdapat bantahan daripada rakyat, akhirnya faedah itu dihapuskan. Sekarang sekali lagi moratorium diperkenalkan, namun tidak ada pun pengumuman mengenai faedah. Dan apabila menghubungi pihak perbankan kata faedah tetap dijalankan. Jadi saya harap, saya faham Dewan tidak dapat bersidang keadaan darurat, namun pihak Kementerian Kewangan boleh berbincang dengan pihak Kesatuan Perbankan, dengan Bank Negara, duduk sebelum keluarkan sesuatu arahan, sebelum memberi sesuatu pelepasan. Speak the same language, frekuensi yang sama. Jangan seorang ke utara, seorang ke selatan, rakyat celaru. Tapi namun saya kata, ini kita rakyat harus juga faham kekangan kewangan yang dialami oleh kerajaan, dan kerajaan sedang melakukan sebaik mungkin. Jadi kita sama-sama mengembeling, cuma kita boleh memurnikan lagi, jadi kita dapat optimumkan kebaikan ini. Prof Madya, sebenarnya juga kalau diimbau kembali perbualan kita beberapa bulan dahulu, dari segi check and balance, ataupun kita tahu setiap 2 minggu laksana ada memberikan laporan duit ini ke mana, siapa yang mendapat manfaatnya. Tapi dari segi kecepatan dengan apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri baru-baru ini, bagaimana ia dapat dipercepatkan lagi dari segi mekanismenya supaya dalam situasi yang ramai yang tertekan sekarang, ini dapat dirawat sedikit dengan apa yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. Saya setuju. Ini adalah satu yang saya perjuangkan selama ini, iaitu kita kata pengukuran impak setiap inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan. 300 bilion telah dibelanjakan sebelum ini. Ke mana perginya?
Kalau kita tanya, dia kata dia telah belanjakan banyak ini, belanjakan banyak itu untuk itu. Tetapi mana impaknya? Berapa banyak rakyat yang memperolehi manfaat? Itu saya kata, apabila sesuatu bajet, sesuatu belanjawan, sesuatu amanah diberikan kepada mana-mana agensi, mana-mana pihak, harus juga disertakan dengan KPI dan report book. Dan agensi yang bertanggungjawab, yang diberi amanah, harus telus dan memberitahu bukan saja kepada kerajaan namun kepada rakyat apa impak yang telah berjaya dicapai, berapa rasio nisbah rakyat yang berjaya dibantu, berapa pertambahan di dalam pendapatan, berapa ini masih 300 bilion telah dibelanjakan dan kita telah pun sekarang ni sudah masuk ke bulan Jun atau kita kata half year review. Itu saya kata apa yang direport adalah berapa banyak yang keluar, namun siapa yang dibantu masih kurang. Namun saya kata ini adalah penambahbaikan. Jadi kita rakyat akan rasa lebih selesa, setiap stakeholder akan rasa gembira dan ini adalah kesejahteraan bersama dapat dicapai. Bagaimana pula pandangan Prof Madya tentang penglibatan pihak korporat juga sebenarnya, sebab kalau secantik mana prinsip kerajaan sekalipun ataupun yang telah diberikan oleh kerajaan, sekiranya tiada sambutan daripada mereka yang juga dalam posisi yang boleh membantu, bagaimana ini boleh diperbaiki lagi? Ini yang kita lagi satu yang kita amat kurang memuaskan, di mana penglibatan korporat ataupun penglibatan swasta amat terhad, di mana bagai pahat dengan penukul, mereka menunggu arahan daripada kerajaan. Ini ketikanya pihak korporat kena keluar dan juga memberi sesuatu secara sukarela. Sebagai contoh, saya beritahu, sebagai contoh, kalau ada syarikat kabel TV di luar sana mengatakan kami faham masalah rakyat, okey, kita akan kenakan mungkin 50% daripada bayaran. Syarikat utility juga datang seperti begini, dan syarikat-syarikat perbankan selain daripada memberikan moratorium secara sukarela, dia juga datang dengan inisiatif-inisiatif lain. Begitu juga syarikat kita panggil lembaga zakat dan juga institusi kewangan sosial yang lain, dia jadi lebih agresif untuk mencari orang yang terkesan. Kita tak mahu lagi cakap kata-kata di luar sana yang kata, oh kalau nak mengutip zakat sanggup buka 7 hari seminggu, boleh dibuka di mana-mana, boleh hantar mesej untuk menggalakkan, tetapi bila time agihan tidak ada keseragaman yang sama ditunjukkan. Begitu juga saya kata pihak-pihak korporat lain selain daripada CSR, ingatlah pihak korporat tanpa rakyat yang ekonominya kukuh, tiadanya pihak korporat. Jadi dalam kelestarian, apabila pihak korporat berganding bahu bersama untuk membantu kita keluar daripada kepompong kesusahan ini, dalam jangka masa panjang, keuntungan ini akan kembali kepada pihak-pihak korporat, pihak-pihak swasta. Jadi ayo, jangan tunggu kerajaan ketuk kepala kita kata bantulah. Sukarela bantu. Khasnya sebagai contoh, sekarang ni kita mengalami, kita panggil satu darurat kesihatan di mana hospital penuh, katil tidak cukup dan sebagainya. Dan saya pasti ada pihak-pihak perhotelan ataupun pelancongan yang mana boleh keluar ke sana dan kata kami memberikan premis kami untuk dijadikan hotel, sebab khasnya hotel sudah ada infrastruktur ini dan mungkin mereka boleh menempatkan kes-kes yang kurang kita panggil kurang kritikal, yang tak memerlukan incubator, tak memerlukan ICU. Jadi hotel-hotel ini boleh digunakan sebagai pusat penempatan pesakit-pesakit COVID yang kurang kritikal. Selain daripada tempat itu dapat digunakan, mereka juga dapat satu kepuasan, dapat menyumbang. Jadi kita harap benda ni jangan tunggu pihak kerajaan, jangan tunggu menteri atau Perdana Menteri meminta kita. Apalah salahnya kita fikir di luar kotak dan kita katakan,
hotel tidak dapat dibuka, daripada hotel itu dibiarkan kosong, baik saya sedekahkan, baik saya wakafkan, baik saya infakkan untuk kepentingan rakyat. Baik, Esok Prof. bila rakyat sihat, kita juga dapat manfaat, insya-Allah. Dan saya pasti kita akan sambung lagi perbincangan ini di segmen pada kesempatan yang lain kalau boleh nak sambung tapi kekangan masa. Prof, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk memberikan sedikit pandangan beliau tentang pemerkasa tambang yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Dan dari apa yang kita ambil tadi, dari apa yang Prof sebutkan, sekarang hotel juga hanya dibenarkan untuk proses kuarantin sahaja.